Abazul, Kabazul pengerusi sebenarnya. Ya, pengerusi Abang Zulkifli, jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, Alhamdulillah. Okey sikit Alhamdulillah, saya pertamanya mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk ke Surau Al-Jalil. Dan saya memang tak biasalah dengan kawasan Bukit Jalil. Lalu tu pernah tapi tak biasa dengan kawasan. Alhamdulillah tak ada masalah tadi. Dan kita syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas peluang kita dapat bersama pada malam ini. Semoga pertemuan ini akan membuahkan ilmu dan juga amal ya, insya-Allah. Dan semoga dengan itu menjadi bukti bahawa kita mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa Ala, dan insya-Allah mendapat syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Saya sebenarnya dah ada tajuk tapi saya terlupa pula nak mesej Abang Zul. Atas permintaannya, saya panggil abang je tak apa Atas permintaannya kita bincangkan berkaitan dengan tafsirul Quran. Dan saya berkira pada malam ni kita lihat dahulu tafsir suratul Duha sesuai dengan apa yang dibacakan dalam rakaat yang pertama tadi ya. Nanti akan datang kita tengoklah apa yang sesuai. Cuma di peringkat saya sendiri melihat kita tidak perlulah nak tafsir secara mendalam dan tidak perlu pergi satu demi satu ayat. Lebih baik kita membuat tafsir ayat-ayat pilihan sahaja ya. Kalau tak kita akan jadi penat bila lah nak habis ya. Jadi surah Baqarah contohnya kita ambil sedikit ayat, surah Ali Imran ambil sedikit ayat untuk kita fahami insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, izinkan saya juga untuk tidak terlalu memanjangkan mukadimah dalam bab kajian Al-Quran ini, kerana mukadimah tu dia akan memakan masa yang agak panjang. Jadi insya-Allah kita selit sedikit demi sedikit ilmu tentang kajian Al-Quran sepanjang kita belajar tafsir ini insya-Allah. Baik. Jadi bila kita sebut tentang suratul Duha, dia ada beberapa surah yang dimulakan dengan waktu. Contohnya kita sebelum surah Ad-Duha, wal-laili idza yaghsha, itu waktu malam. Dan ke belakang lagi sebelum itu ada surah wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr, itu demi waktu fajar, demi waktu malam yang 10. Dia ada beberapa kali Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu-waktu yang tertentu, menunjukkan waktu itu merupakan waktu yang penting. Dan memang wajar pun untuk kita membuat kajian tentang waktu dalam Al-Quranul Karim. Kalau dalam dunia hadis, memang ada pun dibincangkan tentang kitabul wukud sebagai contoh, ataupun awqatus salah, kitab tentang waktu-waktu salat. Dan itu juga dibincangkan dalam kitabul fiqh. Jadi kitab-kitab fikih mesti bincangkan tentang awqatus salah, waktu-waktu salat. Tapi jarang diberikan tumpuan terhadap waktu yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan di situ kita akan jumpa beberapa kajian ulama'. Ada juga kajian yang baru yang berbeza dengan kajian-kajian ulama' yang terdahulu pun ada. Baik. Bila kita sebut tentang suratul Duha, sebenarnya latar belakang turunnya surah Ad-Duha ini pun menarik. Iaitu ada dalam 2 malam ataupun 2 hari. Malak Jibril alaihi salatu wassalam tidak turun untuk membawakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini setiap hari Jibril turun bagi Quran. Jibril turun bagi Quran. Ada 2 kali terberhenti. Kali yang pertama apabila Jibril alaihi salam jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dan diturunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebanyak 5 ayat. Jibril tidak lagi mendatangkan Al-Quran dalam tempoh 3 tahun. Ya. 3 tahun yang pertama tu Nabi belajar ilmu agama dari malaikat Jibril ataupun malaikat yang lain. Menurut ada asar dia, ada maklumatnya. Tetapi Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 3 tahun.
3 tahun kemudian barulah turun ayat Ya ayyuhal muddathir. Kemudian barulah turun surah Ya ayyuhal muzammil. Kemudian surah-surah yang lain. Sehinggalah satu ketika ini di Mekah, sekali lagi Jibril alaihi salam tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi, tapi kali ini tempohnya sekejap. Hanya 2 hari, ya, hanya 2 hari. Dan Nabi sendiri pun tertanya-tanya dan berasa sedih kenapa Jibril alaihi salam tak turunkan wahyu kepada baginda, sehingga ada orang mengambil kesempatan untuk melemahkan semangat Nabi dengan menyatakan syaitan yang selama ini turun kepadamu telah meninggalkanmu dan Tuhanmu pun telah meninggalkanmu. Itu membuatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa amat sedih. Dan dalam 2 hari kemudian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, barulah Jibril alaihi salam turun membawakan surah Ad-Duha. Jadi wad-duha wal-laili idza saja, sehingga bila turun surah tersebut sampailah ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir Allahu akbar kerana terlalu gembira dengan turunnya ayat yang memberikan semangat kepada baginda. Baik, itu dia punya latar turunnya ayat itu, ya, surah itu. Maka sekarang ni kita cuba berikan perhatian kepada perkataan ad-duha dahulu, ya. Baik, perkataan duha ni dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengubati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersedih ketika itu, ya. Dan Nabi sedih dalam 2 hari, orang dah kata macam-macam pada Nabi, maka Allah Taala pun nak pujuk Nabi. Allah sebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan tidak pernah tinggalkanmu, Tuhan tidak pernah bencikanmu dan sebagainya. Jadi untuk memujuk Nabi ni, Allah Azza wa Jalla mulakan dengan satu waktu yang penting, iaitu waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Dan waktu yang kedua ialah wal-laili idza saja, demi malam apabila ia tenang ataupun apabila ia sunyi. Baik. Jadi ulama membincangkan kenapa waktu duha yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah Taala tak sebut wal fajr, kenapa Allah Ta'ala tak sebut wan nahar, demi waktu siang. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut perkataan-perkataan lain lah, waktu-waktu yang lain. Wal asr sebagai contoh. Kenapa waktu duha yang diberikan pilihan? Kerana kata ulama, waktu duha merupakan waktu yang penting bagi kita umat Islam, bahkan manusia seluruhnya. Yang mana pada waktu duha itulah kita bekerja, kita ada semangat yang luar biasa pada waktu duha. Pada waktu duha lah anak-anak kita pergi ke sekolah, ya, untuk belajar. Pada waktu duha lah sebahagian kaum muslimat di sebahagian surau, dia ada pengajian dia pula. Pada waktu duha lah pengajian-pengajian di universiti rancak, tuan-tuan sekalian. Dan bila kita lihat waktu duha dalam Al-Quranul Karim, rupanya pada waktu duha lah Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang itu kita boleh lihat dalam surah Taha pada muka surat yang kelima surah tersebut. Apabila Fir'aun berkata, faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Buatlah perjanjian. Jom kita buat set satu perjanjian untuk lawan antara Nabi Musa alaihi salam dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita nak lawan di tempat yang mana? Okey, cadangkan tempat yang mana? Maka kata Nabi Musa alaihi salam, qala maw'idukum yaumuz zinah. Janji kita ialah kita mesti berlawan tu pada hari kera'ian ataupun hari perayaan. Wa an yuhsyaran nasu duha. Dan kumpulkan rakyat jelata pada waktu duha. Jadi Nabi Musa alaihi salam dia tak pilih tempat. Walaupun Fir'aun kata wala anta makanan, pilih tempat. Tapi Nabi Musa AS tidak berbincang soal tempat. Nabi Musa AS berbincang tentang masa. Masanya pastikan ia berlaku pada hari perayaan apa-apa. Yang keduanya, secara lebih spesifik lagi, mesti kita bertemu pada waktu duha. Lalu ulama menyatakan, kalau kita lihat dalam beberapa tafsirul Quran, bila tukang sihir Fir'aun ni datang beramai-ramai, ada satu ungkapan yang menggambarkan keadaannya, asbahu kafarah. Pada waktu pagi itu, tukang-tukang sihir masih lagi kufur kepada Allah Azza wa Jal. Wa abhau mu'minin.
pada waktu duha mereka semua telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amsu syuhada, dan pada waktu petang kesemua mereka telah mati sebagai orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya waktu duha ini merupakan waktu kemenangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, juga kemenangan bagi umat Islam itu sendiri. Dan kemudiannya kalau kita lihat dalam surah yang lain, Allah Azza wa Jalla sebut apa ya, saya takut saya silap baca. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan, ba'suna, saya takut silap. Adakah satu kampung, satu perkampungan itu berasa selamat daripada azab Allah, yang mana boleh menimpa mereka pada waktu duha, duhan wa hum yal'abun, yang mana ketika itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka lara, mereka membazir masa, mereka bermain-main pada waktu duha. Dan pada waktu duha itulah Allah Azza wa Jalla menimpakan bencana kepada mereka, ya. Dan kalau kita lihat kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam pun dibinasakan pada awal waktu duha. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar Nabi Lut alaihi salatu wassalam bawa lari keluarga. Sebenarnya keluarga dia pun, kata sebahagian pengkaji, 2 orang je yang beriman kepada Nabi Lut ni. 2 orang puteri baginda, yang lain semua tak beriman. Jadi lari pada waktu malam sebelum subuh, kerana pada waktu subuh itulah Allah Ta'ala akan menimpakan azab. Dan kita dapat lihat bagaimana Allah cerita, fasa'a sabahul munzarin, itulah waktu subuh yang paling menakutkan. Dan dalam ayat yang lain dalam suratul Hijr, fa'akhadhathumus sayhatu musyrikin, mereka dibinasakan pada waktu matahari baru terbit. Jadi itu pada awal duha. Jadi pada awal duha ini ataupun pada waktu duha, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dibinasakan oleh Allah. Manakala pada waktu duha sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah mencapai kemenangan. Antaranya ialah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Artinya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, apabila Allah Azza wa Jalla sebut wadduha, demi waktu duha, Allah nak kata satu masa nanti Nabi SAW dan para sahabat umat Islam pasti akan mencapai kemenangan. Padahal masa tu masih lagi berada di Mekah. Dan di Mekah masa tu kita pun maklumlah keadaan tak stabil, umat Islam ditindas, tak ada kekuatan pun sebenarnya. Tapi Allah Azza wa Jalla telah menanamkan semangat yang luar biasa kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa yang lain juga, binalah kekuatan pada waktu duha, carilah keberkatan pada waktu duha, dan kita mesti mengambil semangat duha, semangat cahaya matahari yang bersinar untuk kita menjadi mentari yang bersinar menyebarkan agama itu sendiri. Baik. Yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wal laili idza saja. Ini menarik ya. Kerana malam dalam Al-Quran ini telah disebut dengan pelbagai bentuk yang berbeza. Kita boleh jumpa ayat wal-laili idza as'as, wal-laili idza wal-laili id adbar, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghshaha, wal-laili idza saja. Mungkin ada lagi tapi saya terlupa. Jadi malam ni dia ada as'as, dia ada adbar, dia ada yaghsha, dia ada saja. Jadi kenapa dalam surah yang sebelumnya, kita ambil surah Asy-Syams, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dan kita ambil surah yang selepas itu, surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kedua-duanya menggunakan perkataan yaghsha. Baik. Tetapi apabila dalam surah Ad-Duha, Allah Azza wa Jalla tak sebut wad-duha wal-laili idza yaghsha ataupun wal-laili idza ghasha. Tidak. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla menukar perkataan yaghsha tadi kepada saja. Maka kita cuba memahami apa beza antara saja dengan yaghsha. Wallahu a'lam. Ini setakat apa yang saya tahu je. Yaghsha ialah menutupi. Ibaratnya kita, kalau kita tidur di musim di malam yang sejuk, kita tarik selimut kita bermula dari kaki, tarik tutup lutut, paha, sampai perut, sampai dada.
Jadi ia makin menutup, semakin gelap. Artinya malam yang digambarkan yaghsha ini, malam yang menutupi, malam yang gelap pekat. Ya, menggambarkan sesuatu yang agak menakutkan. Berbeza dengan saja dia tidak membawa maksud malam yang gelap pekat. Ia tidak membawa maksud malam yang menutupi. Sebaliknya saja ini artinya malam yang tenang. Walaini idza saja, demi malam apabila ia tenang. Dan kita maklum bahawa malam ni dia ada dua bahagian. Satu malam waktu yang kita kata apa, waktu yang kurang baik. Masa itulah orang mula buat maksiat di kelab malam sebagai contoh, ataupun berlakunya kejahatan, samun, merompak dan sebagainya. Tapi ada waktu yang mana hujung-hujung malam itu dekat-dekat subuh, di situlah waktu yang mustajab, waktu yang baik, waktu seseorang membina hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin ada sebahagian kalangan kita ni yang kaki malam. Malam itu malam yang cukup damai, hening, bening dan cukup membahagiakan. Baik, ibu ayah yang saya kasih sekalian, jadi Allah Azza wa Jalla telah memilih dua waktu yang penting sebenarnya. Duha itu membina kekuatan luaran. Manakala walaini idza saja itu membina kekuatan dalaman. Sinergi antara kedua-dua kekuatan itulah yang boleh membangkit kemenangan umat Islam, ataupun khususnya yang boleh menggerakkan, melonjakkan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu perkara yang pertama. Mana jamnya? Ni jam. Kita isyak kita berhentilah insya-Allah. Sebab sebenarnya mungkin saya pun tak nak panjang-panjang. Kita sikit-sikit je. Yang kedua, izinkan saya untuk lompat terus. Bila kita lihat dalam ayat seterusnya ni, kita melihat ada kesesuaian dia. Allah Azza wa Jalla menyatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati kamu, wahai Nabi, anak yatim? Fa'awa, maka kami yang memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu sama dengan perintah Allah yang berikutnya yang berbunyi, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka dengan anak-anak yatim, maka jangan kamu berkasar. Ya, dengan anak yatim jangan berkasar. Kerana ingat bahawa dulu Nabi pun anak yatim. Allah Azza wa Jalla yang memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam jadi kata fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati dulu kamu ni tak tahu jalan kebenaran. Duduk beruzlah di Gua Hira mencari kebenaran tapi tak jumpa jalan kebenaran itu, fahada. Maka kamilah yang memberikan petunjuk kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sama dengan perintah Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun dengan orang yang bertanya soal agama, maka jangan kamu herdik mereka. Juga boleh difahami, adapun dengan orang-orang yang meminta, jangan kamu herdik mereka. Jadi ada dua pendapat ulama di situ. Artinya kalau datang orang tanya pasal agama, walaupun dalam keadaan yang menjengkelkan, tak boleh herdik, kena layan. Dan satu lagi ialah wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan kami dapati dulu kamu kekurangan, serba kekurangan, maka kami kayakan kamu antaranya melalui perkahwinan dengan Ummuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Justru wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat-nikmat pemberian Tuhan tu, sama ada nikmat kekayaan, sama ada nikmat ilmu, sama ada nikmat kesedaran sosial dan sebagainya, maka kongsi-kongsikan dengan orang lain. Kalau ada ilmu, kongsi-kongsikan. Tanpa mengira apa ilmu sekalipun, jangan kedekut. Ya, ilmu perubatan baik ataupun apa-apalah. Bila kita dapat sesuatu kesenangan daripada sudut harta benda, kongsikan dengan orang lain. Fahaddits. Kerana dahulunya Nabi pun orang yang serba kekurangan. Allah Ta'ala yang memberikan kekayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan pada Nabi, kita pun begitu juga, dengan nikmat yang Allah berikan ni kena kongsikan dengan orang lain. Jadi di sini kita dapat lihat surah Ad-Duha ni surah yang sangat praktikal.
Allah mengungkit dan Allah berhak mengungkit sebab dia Tuhan Azza wa Jal, dan Allah menceritakan apa yang perlu dibuat. 3 benda yang Allah ungkit, 3 benda jugalah Allah Ta'ala suruh kita buat. Yang mana kalau ketiga-tiga benda ni kita laksanakan, insya-Allah kita akan mencapai negara yang aman, negara yang bahagia. Dan kalaulah mana-mana ahli politik yang buat ketiga-tiga benda ni, dia tak perlu risau dah. Anytime bila pilihan raya je dia boleh menang dah. Kerana dia buat ketiga-tiga perkara perintah Allah Azza wa Jal. Ya? Jadi kita cuba lihat balik apa perintah Allah itu. Yang pertamanya ialah fa'ammal yatima fala taqhar. Anak-anak yatim. Artinya ibu ayah dirahmati Allah sekalian, anak yatim ialah simbolik kepada orang yang tidak ada tempat bergantung. Maka yang simbolnya ialah anak yatim. Tapi tanpa menafikan yang lain. Sebagaimana, minta maaf ya, sebagaimana apabila Allah Ta'ala suruh kita mengerjakan salah, wa aqimus salah, wa atuz zakah, dan tegakkan salah, datangkan zakat, artinya salat itu hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Salat sebagai simbol, dan mana-mana ibadah kepada Allah mesti kita tegakkan. Wa atuz zakah ialah hubungan kemanusiaan. Maka apa sahaja hubungan kemanusiaan mesti kita lakukan. Maka begitu juga dengan anak yatim, ia hanyalah simbol orang yang tidak ada pendapatan ataupun tempat bergantung. Maka samalah dengan balu sebagai contoh, ataupun ibu tunggal, ataupun orang yang kehilangan pekerjaan, ataupun orang yang dihimpit dengan hutang yang begitu banyak sehingga sukar keluar daripada daerah hutang tersebut, ataupun apa-apa sahaja. Jadi Allah Azza wa Jalla minta supaya kita mengadakan, menegakkan kebajikan kepada orang-orang tersebut. Dan Allah Ta'ala pun sebut, Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah Azza wa Jalla dah cerita dah, teori nak memastikan negara kita aman, li'ila fi Quraisy itu, mestilah memberi makan kepada orang kelaparan, pastikan tidak ada orang kelaparan, ataupun kurangkan jumlah orang kelaparan, dan mesti jadikan negara ini negara aman, yang mana kalau kita pergi ke mana-mana sahaja, terutamanya bandar Kuala Lumpur pada waktu malam pun kita tak rasa takut. Kerana keamanan itu sudah berjadi capai. Kalau sekarang ni takut juga kan? Takut. Nak pergi keluar malam-malam ni, fikir panjang lah. Mungkin kalau dia kawasan kita tak apalah. Tapi kalau nak pergi bandar Kuala Lumpur malam-malam, tengok kiri kanan, kita akan rasa takut. Kita rasa tidak selamat. Walaupun di negara kita ni. Baik. Jadi di sini, pertamanya jaga kebajikan orang yang hilang tempat bergantung. Dan bila kita lihat dalam hadis Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalah wal masakin, orang yang mana sa'i ni, sa'i kalau kita pergi ke Mekah tu sa'i dari Safa ke Marwah, ulang-alik, artinya orang yang pergi ulang-alik, tengok armalah ibu tunggal, tengok orang-orang miskin. Ia merupakan seperti orang yang dia punya pahala dia tu seperti orang yang solat tanpa henti, seperti orang yang puasa setiap hari. Dia punya kedudukan dia sangat tinggi. Jadi ini merupakan galakan di peringkat Islam itu sendiri. Baik. Yang kedua ialah dalam bab ilmu. Wa wajadaka dhallan fahada wa ammas sa'ila fala tanhar. Ilmu mesti diberikan keutamaan dan ilmu menempati ranking yang paling tinggi. Sehingga kan bila saya baca dalam fiqh salah ataupun fiqh hadis, pernah satu kali salat telah diiqamahkan, orang dah qomat dah. Tapi Nabi SAW pergi jumpa dengan seseorang yang mana kata ulama mungkin orang tu baru nak mengenali Islam. Jadi dia datang-datang tu, dia kata nak jumpa Muhammad. Okey, tak apa. Nabi Muhammad jumpa dia padahal dah qomat dah. Dan sedang menunggu Nabi Muhammad SAW mengimami salat. Tapi Nabi sembang dengan kawan tadi kerana Nabi khawatir. Takut nanti kalau salat dulu nanti dia balik. Tak sempat Nabi terangkan Islam pada dia. Jadi terangkan dulu Islam pada dia. Tak boleh ditangguhkan walaupun 1 saat. Walaupun 1 minit. Tak boleh. Diceritakan. Sehingga kan dalam riwayat tersebut dinyatakan para sahabat pun ada yang dah lama tunggu Nabi sampai ada yang mengantuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu diberikan keutamaan. Dan dalam sehingga kan ulama kata kalau lepas salat kita kena zikirkan, sebagaimana pengurusi kita tadi pun lepas salat zikir dulu.
Kalau nak buat apa-apa benda lain pun, paling kurang istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca. Bangunlah kalau kita nak cepat sangat. Ada urusan ke, ada kerja ke. Paling kurang istighfar 2-3 kali. Baca Allahumma antas salam sampai habis. Kemudian kita keluarlah. Selagi mana tak habis yang tu, jangan terus berdiri. Tak cantik. Okey. Tapi kalau dalam bab ilmu, kata ulama', saya lupa ini ulasan daripada mana. Kalau benda tu penting dan kita perlu sampaikan segera, maka boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus paling. Assalamualaikum tuan-tuan. Saya ada satu benda nak disampaikan. Okey, tadi saya lihat ada orang sekian. Jadi kita nak betulkan secara ilmunya macam mana. Kerana kita bimbang kalau kita lewatkan sedikit penyampaian ilmu, kita zikir dahulu, kita nak betulkan solat yang tak betul tadi. Akhirnya orang pun balik. Tak sempat kita nak betulkan solat dia. Ataupun ilmu tu penting nak disampaikan segera walaupun tak ada kaitan dengan salat. Tapi tengok dah ramai dah balik. Jadi rugi. Jadi dalam bab ilmu, kata ulama' boleh mengatasi zikrullah walaupun zikir itu ialah benda yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi bukanlah selalu buat. Benda ni jarang-jarang je berlaku. Bukanlah zuhur pun buat macam tu, asar pun buat macam tu. Tak. Zikirlah dulu. Ini cerita kalau terlalu terdesak dan perlu disampaikan segera, serta kita khawatir orang akan balik dari surau ini. Jadi ilmu menempati kedudukan yang paling tinggi. Dan bila saya perhatikan lagi kupasan ulama' yang lain, mana lebih tinggi kedudukan orang yang bangun di malam hari, memberikan fokus kepada ilmu dengan memberikan fokus kepada salatul tahajud. Mana lebih utama? Orang pertama, contohlah ya. Dan saya sendiri bukan begitu tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya nak cerita contoh je. Ada orang yang pertama bangun pukul 4 ataupun 4.30 pagi, dia pun salat. Al-maklum, Nabi SAW pun salat 8 rakaat. Ya? Maka dia pun salat. Sampailah subuh dia salat. Baik. Orang yang kedua pula bangun pukul 4 pagi, dia salat 2 rakaat yang ringkas. Mungkin sekitar dalam 10 minit sahaja. Kemudian dia pun ambil buku, ambil kitab, dia pun belajar. Kalau dia lecturer, dia ambil tesis pelajar dia, master ke PhD, dia tanda. Ataupun dia buat persediaan apa nak mengajar ni anak murid esok ni. Kalau lecturer ataupun cikgu. Dia belajar, dia penuhkan masa dengan belajar, solat hanya 10 minit je. Dekat-dekat subuh dalam pukul 5.30 macam tu, barulah dia pun salatul witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kemudiannya pergi salatul subuh di surau atau masjid. Jadi ulama' bincang mana lebih tinggi kedudukannya. Orang yang fokus pada ilmu lebih tinggi kedudukannya berbanding orang yang fokus dengan salat. Ya? Tapi apa pun dia tengok jugalah siapa kita. Kalau kita memang dah penuh ilmu sepanjang hari dan kita nak fokus salat pada malam hari pun tak ada masalah. Itu bergantung pada pengurusan masing-masing. Ini secara umum lah, saya ceritakan secara umum. Ilmu menempati tempat yang pertama. Dan saya difahamkan guru saya pun Maulana Asri, Hafizahullah. Semoga Allah memanjangkan usia beliau. Memang tidur tu dalam 2-3 jam je sehari, saya dapat maklumat. Jadi malam tu, saya pun bimbang juga dengan kesihatan. Sepatutnya tak boleh begitu. Tapi beliau dah sampai ke tahap zuk yang luar biasa. Hampir-hampir tidak tidur pada malam hari kerana belajar, buat nota untuk mengajar. Dan pada siang hari pun beliau tidur sikit je dan fokus membaca, mengajar. Membaca, mengajar dan memang pengajian beliau mesti ada nota. Dan pembacaan beliau sangat meluas. Jadi kita tengok Allah, masa PKP tu sebab tiba-tiba PKP semuanya terperangkap tak boleh nak buat kelas, maka hampir-hampir dia tak tidur malam kerana membaca, menulis. Wujud orang macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi di sini itulah yang pentingnya wa ammasa ila fala tanhar. Budaya ilmu ialah budaya yang paling tinggi yang perlu kita lestarikan. Jadi kalau orang tanya je pasal ilmu, kena santuni. Tak boleh kita, kadang-kadang orang tanya soalan ke, kita geram juga kan. Allah soalan macam ni pun tanya kan. Tapi tak boleh. Tak boleh buat muka pada orang tanya apa pun soalan. Semudah mana pun kita hadap je. Dan kita ceritakan setakat kemampuan kita. Dulu kan Abang Zul, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah, masa tu saya duduk di Taman Medan. Blok 11 namanya. Jadi masa saya turun untuk solat subuh Jumaat di surau, saya tersempat dengan seorang jemaah lah, jemaah muda lagi. Dia orang muda yang sangat baik dan boleh dia bawa anak dia yang berusia dalam 2-3 tahun salatul subuh di surau.
Anak dia tak solat lah. Tapi anak dia boleh bangun. Hasil didikan ayah yang sangat bagi saya cemerlang lah. Tapi saya terkejut dengan soalan yang dia ajukan pada saya pagi tu. Kami sama-sama nak turun solat subuh ni. Solat subuh Jumaat. Dia tanya, Ustaz, sebenarnya solat subuh Jumaat ni 2 rakaat ke 3 rakaat? Itu soalan dia. Sampai kita dengar, biar betul. Tapi saya cuba kawal muka ni jangan berubah apa pun. Saya tanya dia, kenapa tanya macam tu? Dia katakan subuh Jumaat kan ada sujud lagi. Bayangkan tuan-tuan, soalan sebegitu. Jadi tak boleh kita nak kata, apalah kamu ni dah berapa lama dah solat. Subuh kan 2 rakaat. Budak-budak kecil pun tahu tak ada. Kita kena terangkan, itu sujud tilawah. Sujud tilawah ni kalau buat, dia sunat je. Dia bukan satu benda yang wajib. Sebabnya memang ada orang fikir, dia datang terlewat solat subuh Jumaat, dia datang-datang tu tak sempat dengan sujud tilawah. Dia datang tu orang imam dah abang dari sujud tilawah, dah baca ayat seterusnya. Maka dia tanya saya, adakah bila dia tak sempat sujud tilawah, dia sempat 2 rakaat dengan imam ni? Adakah dia kena tambah 1 lagi rakaat? Jadi soalan sebegitu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang dihadapkan. Jadi adakah kita pun kena marah dia, belajar macam mana ni, takkan benda basic macam ni pun tak tahu? Tak ada. Kena layan dengan lemah lembut, dengan sabar, dan kita tak tahu, boleh jadi satu masa nanti dia yang akan menjadi orang yang berilmu. Ya? Kita pula tumpang ilmu dia satu masa nanti. Dan hal ini pernah saya dengar ucapan daripada Dr. Farid Ravi sendiri. Farid Ravi kenal kot ya? Yang sekarang jadi rektor di KUIS. Jadi beliau sendiri menceritakan pada peringkat awal memeluk Islam, sebagai orang India yang baru masuk Islam ni, beliau pergilah kelas pengajian Quran, ada halqah di surau. Dia panggil halqah ya, bukan halaqah, halqah. Lalu bila dia nak baca Quran tu, orang tu lain tak layan je dia. Marah-marah dia. Jadi dia sedih sangat. Tuan-tuan, apa yang sekarang ni, dialah orang yang dapat membaca Al-Quran dengan sangat baik. Beliau belajar sampai PhD bidang Quran. Siap jadi rektor lagi College University Islam Selangor. Bayangkan. Padahal dia ni bermula pada, masuk Islam lambat, tak pandai langsung baca Quran. Dan bila dia pergi jumpa dengan seorang tok guru, belajar Quran betul-betul, dia balik semula ke surau dia tu, yang orang tadi pun terkejut dengan kemampuan dia untuk membaca Al-Quran jauh lebih baik daripada orang itu sendiri. Jadi ini menunjukkan tak boleh kita pandang rendah kepada sesiapa pun dalam bab ilmu, kerana boleh jadi dia yang akan jadi orang yang tinggi ilmu satu masa nanti. Sama juga dengan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dalam mendidik anak murid beliau yang namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahumallah. Rabi' bin Sulaiman ini dianggap anak beliau lah yang menulis Kitabul oleh Imam Syafi'i itu. Kitabul kitab induk Imam Syafi'i itu, sebahagiannya Imam Syafi'i tulis, sebahagian lagi Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang tulis. Beliau jadi isu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajar, beliau tulis. Imam Syafi'i mengajar, beliau tulis. Kemudiannya dikumpulkan dalam kitab. Bukan beliau tulis ilmu beliau sendiri, tak. Tapi apa yang Imam Syafi'i ajar tu beliau tulis. Rabi' bin Sulaiman antara murid Imam Syafi'i yang sangat slow, tuan-tuan sekalian. Slow learner. Habis saja kelas, Imam Syafi'i kena panggil beliau balik, dan Imam Syafi'i kena ajar dia balik, diulang berkali-kali. Beliau tak boleh faham juga. Diulang. Tapi yang peliknya, Imam Syafi'i sayang sungguh pada Rabi' bin Sulaiman ni. Apa keistimewaan Rabi'? Wallahualam. Mungkin adabnya kot. Mungkin adab. Mungkin akhlaknya. Jadi Imam Syafi'i tak jemu, dia ulang. Bayangkan akhirnya jadi apa, tuan-tuan sekalian? Jadi ulama besar. Allahul musta'an, Rabbi zidna ilma. Dan pada akhirnya Allah Azza wa Jalla sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu kena ceritakan atau kongsikan. Kata ulama, antaranya Fakhruddin Ar-Razi, nikmat yang paling besar ialah nikmatul Quran. Maka Al-Quran ini perlu kita kongsikan. Kita dengar orang baca Quran, kurang betul tu bacaan dia. Jom kita sembang dengan dia, jom kita baca Quran sama-sama, perbetulkan bacaan Quran dia. Terutamanya anak-anak sebagai contoh. Ilmu itu nikmat yang paling besar yang perlu kita kongsikan tanpa mengira ilmu apa pun. Ada ilmu minat ya? Dan pada akhirnya Fakhruddin Ar-Razi di dalam Tafsirul Kabir menyatakan, satu benda yang unik dalam surah Ad-Duha ni,
Allah Ta'ala mulakan dulu berkaitan dengan makhluk, barulah berakhir dengan ketuhanan. Fa'ammal yatima fala taqhar, bermula dengan anak yatim. Wa ammas sa'il fala tanhar, orang yang bertanya jangan herdik. Akhir sekali barulah ketuhanan. Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddis, barulah Tuhan. Maka timbul persoalan, kenapa dimulakan soal manusia dulu, anak yatim, orang yang bertanya, baru Tuhan? Bukankah kita ni kena Tuhan dulu? Tak bolehkah kita buat ayat tu? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Tak bolehkah begitu? Letakkan Tuhan dulu nombor satu. Kata Fakhruddin Ar-Razi, dan beliau ulama yang melihat Al-Quran daripada angle yang luas, akhirat dan dunia, dan memang ulama menggunakan Al-Quran untuk kehidupan dunia. Kalau kita ni menggunakan Al-Quran untuk akhirat kan? Tak. Al-Quran untuk dunia lah. Kenapa kita meletakkan Al-Quran akhirat semata-mata? Al-Quran untuk dunia dan akhirat. Kata beliau rahmatullahi alaih, ini menunjukkan untuk mendapat redha daripada Allah Azza wa Jal, mesti kita menjadi manusia yang baik dan menunaikan hak kemanusiaan. Di situlah adanya redha daripada Allah. Kalau kita sibuk mencari redha Allah tapi tidak mempedulikan soal jiran tetangga kita dan sebagainya, kita tak layak mendapat redha daripada Allah pun. Dan hal ini sesuai dengan satu hadisul qudsi, yang mana nanti Allah Ta'ala bertanya kepada manusia, wahai hambaku, sesungguhnya aku sakit, kenapa engkau tak ziarah aku? Jadi tanya kita, saya tak ingat dia punya urutan, minta maaf ya. Macam mana pula kami nak ziarahmu wahai Tuhan, sedangkan engkau Tuhan? Sesungguhnya aku ini tidak berpakaian, kenapa kau tak tolong aku? Macam mana pula kami nak tolong sedangkan engkau Tuhan? Ada beberapa ayat saya kena cek balik, recall balik. Lalu kata Allah, sebenarnya kalau kamu ziarah orang sakit, di situ ada rahmatku. Kalau kamu tolong orang yang kelaparan, kata Allah, aku lapar, kenapa kau tak tolong aku? Kalaulah kita ziarah orang yang lapar, bagi bantuan kepada orang yang kelaparan, di situlah ada rahmatnya. Jadi maknanya bukanlah Allah tu lapar ke Allah sakit dan sebagainya, tak. Tapi rahmat Allah ada di sebalik orang sakit, ada di sebalik orang yang tidak ada kemampuan, ada di sebalik orang yang jahil tentang ilmu agama, ada di sebalik orang yang terkapai-kapai mencari kebenaran. Maka kalaulah kita memenuhi kehendak kemanusiaan ini, berarti kita memenuhi kehendak Allah Azza wa Jal. Maka dua benda ni tidak boleh dipisahkan. Wallahualam. Maaf ya tuan-tuan kalau ada terlajak sebagainya. Sepatutnya saya buka juga perbincangan, tapi tak ada kot perbincangan. Nantilah insya-Allah akan datang boleh kita lanjutkan lagi. Saya minta maaf di atas barang kekurangan dan juga kesilapan. Ada masa sikit lagi tapi sekurang-kurang bolehlah saya nak ke toilet dulu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.